Hai kawan-kawan. Okey, apa kabar? Mereka bertanya kepada saya, Kleber, kereta saya ada asap keluar dari exhaust, apa boleh jadi? Ingin tahu dengan tepat apa ini boleh jadi? Jadi, mari pergi. Jadi kawan-kawan, kita boleh mempunyai 3 jenis asap di dalam kereta. Asap biru, asap putih dan asap hitam. Jadi, ketiga-tiga jenis asap ini masing-masing boleh menentukan masalah dalam enjin anda. Oleh itu, sebelum saya mula bercakap, saya akan menjemput anda untuk melanggan saluran. Sudah tentu berikan video itu juga dan hidupkan pemberitahuan. Semua ini adalah percuma dan hanya akan membantu kita, sudah tentu, untuk mempunyai lebih banyak pengetahuan juga. Kecantikan? Jadi, merokok dulu. Asap biru, asap kebiruan, adalah asap paling biasa yang akhirnya berlaku di dalam kereta. Apakah itu? Ia betul-betul pembakaran minyak pelincir. Jadi apabila anda mempunyai enjin yang mengalami pembakaran minyak pelincir yang berlebihan, terutamanya, minyak pelincir jatuh ke dalam kebok pembakaran, di mana betul-betul pembakaran udara dan bahan api. Akibatnya, anda mempunyai asap kebiruan di sana. Dan pembakaran minyak pelincir ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, bukan. Salah satunya, tepatnya, adalah disebabkan oleh kehausan semula jadi enjin. Jadi enjin yang sangat run-in, yang telah melepasi lebih daripada 200,000 km sebagai contoh, atau sebelum ini, jika anda tidak menjaga enjin itu dengan baik ia akan menyebabkan jurang. Kelegaan, terutamanya dalam gelang dan ombor. Kelegaan yang akan membenarkan laluan minyak pelincir yang berlebihan ke dalam kebok pembakaran, di mana minyak pelincir ini akan dibakar bersama-sama dengan udara dan bahan api. Dan kemudian akibatnya, kita mempunyai asap kebiruan ini. Sudah tentu, mungkin ada masalah lain juga. Salah satunya, sudah tentu, adalah pengedap injap, yang betul-betul elemen yang menghalang laluan minyak pelincir melalui injap. Okey, jadi ada meterai di sana yang memegang laluan minyak pelincir ini di kepala. Ini juga masalah lain, tetapi sudah tentu, laluan minyak pelincir ini terutamanya disebabkan oleh jurang dalam enjin, bukan? Kes kedua yang kita ada ialah asap hitam, asap yang sangat gelap, yang boleh keluar dari exhaust. Ini sangat biasa, terutamanya dalam kenderaan diesel. Ia adalah kenderaan diesel akhirnya mempunyai lebihan asap hitam ini dan ini kemudian menghasilkan pengkarbonan di seluruh sistem exhaust dan, sudah tentu, juga pengkarbonan dalam kebok pembakaran. Tetapi mengapa ini berlaku? Terutamanya disebabkan oleh masalah dengan pam suntikan kenderaan diesel ini, lebihan bahan api di dalam kebok pembakaran, yang akhirnya tidak terbakar, dan kemudian, akhirnya, kita mempunyai pelepasan asap hitam ini, bahan yang sangat zarah. Dalam kenderaan petrol kita juga akan mempunyai senario yang sama. Tetapi, secara amnya, ini disebabkan oleh halangan penapis udara. Jadi, jika anda mempunyai kereta petrol di sana dan ia mengeluarkan asap hitam, ini biasanya disebabkan oleh halangan. Kemudian, anda mempunyai penapis udara di sana yang benar-benar tepu, menghalang laluan udara. Anda juga mempunyai lebihan bahan api di dalam kebok pembakaran. Anda mempunyai campuran yang kaya, yang akhirnya tidak terbakar. Akibatnya, kami mempunyai asap yang sangat gelap di sana. Jadi, setiap kali anda mempunyai campuran yang sangat kaya, bahan api yang berlebihan, anda akan mempunyai sekurang-kurangnya sedikit asap hitam, terutamanya disebabkan oleh kekurangan udara di dalamnya. Yang ketiga, yaitu asap putih, kita boleh mengalami beberapa masalah. Lebih tepat lagi, setiap masalah berbeza sedikit. Ia juga boleh menjadi petanda baik dan buruk. Kita mulakan dengan bercakap tentang asap putih yang keluar semasa permulaan sejuk. Anda memulakan kereta anda esok, kemudian anda perasan bahawa asap putih keluar dari exhaust, dan ini adalah perkara biasa. Ini betul-betul kerana operasi penukar pemangkin kereta itu sendiri. Pemangkin ialah unsur yang menukarkan gas berbahaya yang dikeluarkan oleh enjin kepada produk pembakaran tersebut, kepada bahan, kepada produk yang tidak berbahaya. Dan salah satu fungsi ini akhirnya menjadi penukaran ini, dan kemudian boleh menjana pembentukan titisan H2O, titisan air. Jadi, akhirnya,
kita akan mendapat keputusan ini di sana, dalam beberapa hari, atau bahkan, dalam permulaan yang sejuk ini, pelepasan asap putih kecil ini. Yang tidak lebih daripada wap, malah mungkin disebabkan oleh kehadiran air dalam bahan api di sana, bukan? Sekarang, jika anda mempunyai kereta di sana, ia sudah berfungsi pada suhu kerja yang ideal, dan anda masih di sana seperti pelepasan asap putih. Ia juga boleh jadi tepatnya laluan air ke dalam kebok pembakaran. Dan bagaimana aliran air ini berlaku? Terutamanya gasket kepala. Jika anda mempunyai gasket kepala yang ditiup, anda akan mempunyai saluran air dari sistem penyejukan ke dalam kebok pembakaran. Dan ini akan menyebabkan anda membakar air di dalam, dan kemudian air ini dikeluarkan melalui sistem exhaust. Sudah tentu, anda akhirnya merasakan ini apabila enjin mula gagal sedikit dan akhirnya bergegar. Ia tidak berfungsi dengan cara biasa. Jadi anda sudah boleh merasakannya. Sekarang, jika anda juga mempunyai pelepasan asap putih di sana, tetapi juga lebihan air, anda melihat banyak air keluar dari exhaust dan ini juga boleh menjadi tanda pemalsuan bahan api. Terutamanya alkohol, yang kadang-kadang menggunakan banyak air dalam campuran di sana. Yang kemudian menyebabkan enjin berfungsi dan mengeluarkan banyak air melalui exhaust. Sudah tentu, dalam petrol juga, kita boleh mengalami pemalsuan ini dengan air, tetapi juga oleh pelarut. Dan ini menyebabkan ia mula mengeluarkan banyak air dari exhaust, dan juga, bersama dengan asap putih ini. Jadi perhatikan 3 poin yang kita ada dengan asap putih ini. Ia boleh menjadi tepat semasa permulaan sejuk, melalui tindakan pemangkin itu sendiri, menukar gas berbahaya ini kepada zarah H2O, kepada air. Ia mungkin gasket kepala yang terbakar, menyebabkan air memasuki kebok pembakaran. Terbakar, dan kemudian anda mempunyai enjin yang boleh gagal, berjalan pada suhu kerja yang ideal, atau terlalu panas dan kemudian mengeluarkan asap putih ini. Atau ketiga, asap putih ini, bersama-sama dengan sejumlah besar air, akan menjadi bahan api pemalsuan. Kesimpulannya, kita juga ada kerana bahan api yang berlebihan. Asap putih juga. Mana satu kes yang boleh berlaku, ia sangat sukar, tetapi ia boleh berlaku. Yang mana muncung penyuntik tersekat terbuka. Jika anda mempunyai kereta dengan muncung suntikan yang tersekat terbuka, ia akan menghantar banyak bahan api yang akhirnya tidak terbakar di dalam kebok pembakaran. Dan kemudian boleh ada asap putih yang sangat tebal. Dan ini adalah asap putih biasa yang akhirnya kita lihat di sana. Dan kemudian tidak mungkin, anda akan merasakan kereta itu sama ada tidak akan berjalan, atau akan gagal dengan cara yang sangat sukar untuk anda memandunya. Oleh itu, perhatikan perkara-perkara ini. Ada soalan? Tinggalkan di sini dalam ulasan, berikannya tanda tangan yang sangat membantu dan langgan saluran dan aktifkan pemberitahuan di sini juga. Kawan-kawan, terima kasih dan jumpa lagi dalam video seterusnya.